Baik, kita terus tengok kitab kita. Muka surat 5. Dalam kitab ni muka surat 5. Tengok ke atas tu. Dan karena inilah, di situ muka surat 5. Dan karena inilah, kita duk bincang masalah apa ni? Masalah ilmu yang bermanfaat serta kelebihan dia. Muqaddimah, belum masuk kitab lagi, baru muqaddimah kita. Lama dah kita mengaji kitab ni, baru duk muqaddimah, tak lepas mana-mana lagi. Baik, dia kata ilmu yang bermanfaat itu kerana inilah. Yang pertama, jumpa tak tuan-tuan muka surat 5, kerana inilah, kerana apa? Kerana yang pertama, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama tasawuf. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Wahabi ya, bukan Syekh Wahabi ya ni. Nak kena beritahu juga, kita ni tak boleh nama Wahab lagi, takut juga nak mengaji. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Sebenarnya nama kitab tu panjang lagi, Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubatil ahlil kabair, nama kitab tu. Tapi dalam ni dia tulis pendek je. Syekh Asy-Sya'rani ni dia tulis kitab, nama kitab tu Al-Yawaqit wal Jawahir, yang dinakalkan daripada Imam Al-Ghazali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pernah dengar tak tuan-tuan nama kitab ni? Oh, kitab cukup hebat. Ada 10 jilid kitab Ihya Ulumuddin. Yang ni kitab ni sebelum Imam Al-Ghazali nak karang kitab ni, tasbih, tahajud, berzikir, tulis kitab ni. Bukan senang. Kita duk nampak sikit je. Kan? Dan sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ia Syekh ni ia nakalkan pula di daripada beberapa setengah ulama yang arif-arif dengan katanya. Macam mana dia kata? Man lam yakul lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihim su'ul khatimah. Tengok ulama kata macam tu. Artinya sesiapa yang tidak bagi sesiapa tu ilmu qaul. Apa maksud ilmu qaul? Iaitu ilmu tasawuf. Ni yang kita belajar malam ni, kita mengaji malam ni, belajar ilmu tasawuf. Kata Syekh ni semua ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ambil dalam kitab Al-Yawaqit dan dirujuk kepada ulama-ulama yang arif. Semua ulama mengatakan siapa-siapa yang tak belajar ilmu tasawuf, yuhabu alaihi su'ul khatimah, nescaya ditakuti berlaku ke atas dirinya kesudahan yang buruk, iaitu su'ul khatimah, yakni mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tak belajar ilmu yang kita belajar malam ni, dia tak pernah belajar. Dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang ni yang kita takut. Sebab tu saya kata dulu, anak-anak jangan habis ditahfiz saja. Jangan habis, bukan saya tidak menyokong anak-anak belajar tahfiz ya. Jangan salah faham. Tapi jangan anak-anak ditahfiz saja, clear. Jangan belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kerana ilmu ni fardhu ain. Ilmu ni fardhu ain. Tak belajar, berdosa dia. Sangkut dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tuntut. Kita tak pandai hafal Al-Quran, tak berdosa kecuali surah Al-Fatihah satu je. Kerana dia rukun dalam sembahyang. Saya tak pandai baca surah Yasin, Fatihah pandai, okey, clear. Tapi hang pandai baca Al-Quran, hang tak pernah belajar ilmu akidah, tak pernah belajar ilmu fiqh, tak pernah belajar ilmu tasawuf, hang jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu jangan buat main-main. Ni imam ni kata apa dia? Siapa-siapa yang tak belajar ilmu tasawuf dibimbangi
takut dia mati dan nak belajar ilmu tasawuf, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk berasa mari sembahyang dah, duk berasa sedekah banyak dah, duk berasa puasa banyak dah, Isnin Khamis, Ramadan lagi, tapi tak belajar ilmu tasawuf, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tengok su'ul khatimah. Sedangkan kita duk minta doa kepada Allah macam mana? Allahumma inni bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Duk minta doa, minta mati jadi apa dia? Husnul khatimah. Ya Allah, bagilah kami pengakhiran kami ni pengakhiran yang baik, mana mati yang baik. Janganlah kami jadi mati dalam keadaan yang buruk. Duk minta kepada Allah tapi tak mengaji ilmu tasawuf, tak pakai juga. Yang kedua, tengok kitab. Ya. Yang kedua, dan Syekh Abu Hasan Asy-Syazili yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man lam yatataghal fi hadhihi al-ulum." Yani ulum as-sufiyyati mata musiran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, yang ni pun ulama tasawuf. Pernah dengar tarekat Asy-Syazili kan? Tarekat Asy-Syazili, ulama tasawuf. Tak pernah dengar, tak apa. Dia tarekat ni banyak kan, nama macam-macam. Dia ni pun, Syekh ni pun ada satu tarekat dia, satu kaedah zikir dia. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang tidak masuk, yakni tidak mahir dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, nescaya ia mati dalam keadaan mengekalkan di atas beberapa dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia tidak mengetahui hal yang tersebut itu. Hal yang tersebut itu yakni ilmu tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf. Mai seorang di rumah saya, umur 30 lebih dah, budak muda, ranggi naik motor besar, exhaust besar-besar ni besar-besar batang pisang, exhaust motor, bum 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 bum, mari kat rumah, Assalamualaikum. Saya kata Waalaikumsalam. Ada apa? Dengar kata ustaz mengajar ilmu fardhain kat sini. Ya, saya. Tahu kat mana? Ada orang duk habaq. Hang daripada mana? Daripada Pulau Indah. Oh, saya kata kat sini saya ada mengajar ilmu fardhain. Ustaz mengajar ilmu fardhain ni ilmu macam mana? Saya tadi ni apa hal nak tanya macam tu? Saya tahu ilmu fardhain, yang pertama ilmu aqidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ni dia panggil ilmu tiga serangkai. Tasawuf saya dah mengaji dah ustaz. Saya nak mengaji aqidah dengan fiqh. Oh, saya kata bagus. Saya mengaji kat mana? Mengaji kat Johor Bahru. Nama Syekh sekian, ustaz sekian. Dia cerita panjang kat saya. Tapi dia kata kat saya tak mau mengaji ilmu tasawuf. Saya kata apa hal pula? Ilmu tasawuf ni, dia kata ustaz, dia belajar ilmu tasawuf campur dengan silat. Buat macam tu je, pelanting orang. Oh, saya kata ilmu tasawuf macam mana hang belajar? Dia kata itulah ilmu tasawuf. Benda dalaman. Dia kata tasawuf ni suci dalaman ke ustaz kan? Oh ya, saya kata. Dia kena bersih, kena tenang, kena fikiran. Dia kata belajar campur dengan silat sekali. Buat macam tu, dia kata pelanting orang habis. Saya kata Masya Allah. Pasal pula Tuhan tak bagi kepada Nabi Muhammad SAW ilmu macam ni. Tak payah pergi perang, patah gigi-gigi. Buat macam tu je, pum, bagus jahat semua, tu guli semua. Saya kata tu bukan ilmu tasawuf. Saya tak mau, saya tak tahu ilmu tu pelanting ke tak pelanting. Main mengaji kat saya, ilmu tasawuf yang kita mengaji ni, semakin kita mengaji, semakin kita hilang riak. Semakin kita mengaji, semakin kita nampak aib kita sendiri. Semakin kita mengaji,
Kita takut dengan sifat mazmumah, sifat takbur, nak kena buang semua. Yang ni kita nak mengaji al-mutasawwif dan kita beribadat ikhlas kepada Allah kerana kita duk bersih hati. Al-mutasawwif yang hampir belajar buat macam tu planting ni, saya kata saya tak tahu, tapi pernah tengok dalam YouTube. Saya kata tak tahulah yang tu al-mutasawwif yang macam mana, hampir mengaji dengan orang tu. Saya tak ajar al-mutasawwif macam tu. Kita ikut Imam Al-Ghazali sebut apa dia? Makin kita belajar, makin kita rasa dekat diri kita dengan Allah. Makin kita belajar, makin kita rasa banyak dosa aku kepada Allah. Ni al-mutasawwif. Ikhlas, ibadat batin. Saya kata kena ada juga dalam al-mutasawwif. Kalau kita sembahyang tak ikhlas, tak khusyuk, tak ada pahala. Kita sedekah tak ikhlas, tak khusyuk, riya, bukan saja tak dapat pahala, dapat dosa pula. Ilmu ni duk ajar kita jangan bagi ada semua sifat mazmumah ni. Yang pergi duk tepih orang tu, saya kata tak tahulah. Dulu saya pernah dengar orang belajar, kawan saya kat Kedah belajar ni lah. Ilmu ni dia panggil. Belajar ni tak tahulah, campur dengan silat. Habis dah dapat tali pinggang, dah rasa sombong, dah ada silat, dah rasa boleh buat macam tu pelanting, dia masih buat takbur, tak boleh silap sikit nak hantam orang. Dah ada sifat tu kan. Sekali dia nak test, pergi lorong-lorong cari gangster, lala kena masuk hospital dia. Tadi yang dia belajar tadi boleh pelanting orang dengan guru dia semua, dia nak test ilmu tu. Dia pergi cari gangster-gangster kat mana, lorong-lorong, gangster bantai dia, ICU, masuk hospital. Macam mana ilmu hang, saya kata. Ini tak mau karut. Petua Selangor telah sesat ni, geng-geng duk buat apa ni. Ada kan, kita tahu kan. Dia jurus, dia panggil. Ni semua dia berkaitan dengan syaitan-syaitan. Belajar ilmu macam ni. Jangan duk belajar ilmu macam tu. Tak payah kan? Tak payah duk belajar. Mai kita belajar ilmu yang apa dia? Yang lurus, yang tidak berkaitan dengan syaitan apa semua, tak tahu benar tu. Nah, baik. Dan yang ketiga, dan kata Syekh Ibnu kata Syekh Ibnu Abbad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Syarah Hikam. Pernah dengar tak kitab Hikam? Ini pun kitab besar. Siapa-siapa yang boleh mengaji, boleh mengajar kitab Hikam, kira pangkat mufti dah dia tu. Kan, bukan senang. Tapi ada orang baca kitab Hikam, baca lagu tu boleh lah. Macam kita duk baca surah Habaq lah, boleh kan? Tapi bukan senang. Hikam kitab tasawuf yang sangat dalam, maksud ibarat dia kan. Apa sebut Ibnu Athaillah, Ibnu Abbad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab Hikam ya. Kitab Hikam yang kepunyaan Ibnu Athaillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hazihil ulum. Tengok dalam yang ni, dalam kitab Hikam ni dia ambil masuk dalam ni. Wa hazihil ulum hiya allati yanbaghi lil insan an yastawriqa fiha umurahu tawil wa la yaqna'u minha bikathirin wa la qalilin. Artinya, dan inilah segala ilmu tasawuf, dan inilah segala ilmu, yakni ilmu tasawuf yang manusia sepatutnya mengarang, menghabiskan umur yang panjang itu pada menuntut ilmu tasawuf. Janganlah terpedaya dengan belajar ilmu tasawuf itu, sama ada banyak ataupun sedikit. Itu maksud dia apa dia? Kata Ibnu Athaillah, kita ni Allah bagi umur kepada kita ni, biar habis masa belajar dengan ilmu tasawuf. Kenapa dah? Makin kita belajar, makin kita jadi orang yang sembahyang. Makin kita belajar, makin kita nak buat ibadat kepada Allah. Ni ilmu tasawuf. Tapi makin belajar, makin rasa dia pandai. Orang lain semua jahil. Jahannam. Kan?
Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sebab tu tajuk dia apa dia? Ilmu yang bermanfaat dan kelebihan dia. Nah, habis itu. Kemudian maksudnya, sesiapa yang berkehendak kemenangan di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang nak dia beruntung di dunia dan akhirat, sepatutnya ia menghabiskan umurnya di dalam mengaji ilmu tasawuf. Sama ada yang fardu ain atau yang fardu kifayah, dan juga dalam mengamalkan dalam mengamalkannya, mengerja dan mutalaahkan. Dia tulis itu apa dia? Mutalaah, dia tulis mutalaah, itu bahasa Jawi kan. Mutalaah ni macam mana? Mengkaji, mengaji, ulang kaji, cari ustaz, cari guru, ulang kaji. Kerana ilmu tasawuf tak habis-habis belajar. Begitu. Adanya ilmu tasawuf sekadar fardu ain, adanya ilmu tasawuf sekadar fardu kifayah. Cuma kita nak tahu, ustaz, ilmu tasawuf ni fardu ain. Sekadar mana yang kita nak belajar? Border sampai mana yang kata lepas fardu ain kita belajar? Ini dia nak beritahu. Nah, di situ. Karena setiap kali bertambah banyak mengetahui ilmu tasawuf itu, maka akan bertambah banyak takut kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu tasawuf. Dia tak? Ni ilmu tasawuf mengaji lagu mana? Makin mengaji, makin duk condemn orang, duk rasa dia pandai. Itu dia bukan ilmu tasawuf. Ilmu makin nak hancurkan dia. Ilmu tasawuf tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu. Dan selainnya, selain daripada ilmu ini, tidak dituntut kecuali sekadar memenuhi fardu ain sahaja. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idris Al-Darus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang bernama Ad-Darus Samin. Anda, yakni kita semua, hendaklah mengetahui bahawa segala ilmu fardu yang dituntutkan itu ada 3 perkara. Ilmu yang dituntut ke atas kita setiap mukallaf ni ada 3 ilmu saja yang dituntut. Siapa yang tuntut? Syarak. Siapa syarak? Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Kita tengok. Dia tak nombor 1 sekali. Ilmu tauhid. Iaitu yang dinamakan ilmu usuluddin. Yang ni yang pertama yang perlu kita belajar, perlu tiap-tiap benda yang perlu kita tak buat berdosa. Ilmu ada 3 cabang. Yang pertama ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Ilmu usuluddin. Apa dia ilmu usuluddin? Usul awal-awal agama ialah mengenal Allah. Yang kita duk mengaji subuh. Sifat 20 kita belajar subuh, kan? Itu ilmu asas yang pertama. Yang ni ilmu fardu, tak belajar berdosa. Begitu. Yang kedua ilmu syarak, iaitu yang dinamakan ilmu fiqh. Selepas dah kita mengaji ilmu usuluddin, apa dia ilmu usuluddin tu? Ilmu apa ustaz? Ilmu mengenal Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang kita duk sembah siang malam, sehari semalam 5 waktu kita duk sembah Tuhan tu. Bagi kenal dia dulu. Bagi kenal dia, bagi kenal dia. Kenal siapa? Kenal Tuhan hang duk sembah siang malam pagi petang tu. Bagi kenal Tuhan tu. Tak kenal, tak terpakai. Hang ada masalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala tak lepas lagi. Bagi kenal. Lepas dah kita kenal Tuhan kita, kita dah mengaji dah ilmu usuluddin, ya. Kita nak kena sembah dia. Nah, apabila kita nak sembah dia, mai ilmu fiqh pula. Macam mana cara nak sembah? Sembahyang nak sembah dia sujud macam mana, rokok macam mana, hukum dia macam mana, cara-cara nak sembah, sah batal, haram halal, syarat rukun, cara-cara nak sembah Tuhan, nama dia ilmu fiqh.
Yang ketiga, dah kita mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu yang menjadi perlu dituntut ke atas kita ialah ilmu batin. Yang ni dia salah faham. Ilmu tasawuf dia kata ilmu batin, duk belajar jurus dalaman apa semua. Ni ilmu batin dia kata. Ilmu batin bukan macam tu. Kan? Nama dia ilmu batin. Pasal apa batin? Dalam. Nak kena bersih dalam kita. Jangan bagi jadi takbur, jangan bagi sombong, buang-buang sifat-sifat mazmumah, masuk sifat mahmudah. Apa dia? Ikhlas, khusyuk, tawadhu, masukkan dalam tu. Tu dia panggil ilmu batin. Bukan ilmu batin yang pergi mai dalaman duk pergi bagi orang mati sihir orang, tu bukan ilmu batin. Kan? Iaitu dinamakan ilmu tasawuf. Tasawuf bahasa Arab, bahasa Melayu kita menyuci, suci. Itu tasawuf. Kalau orang tanya tasawuf tu benda apa? Ilmu yang suci. Suci apa? Suci daripada sifat takbur, suci daripada sifat riya, ujub, sum'ah. Oh, nama macam-macam. Ni, kan? Nanti dia bagi tahu dalam ni. Baik, habis itu. Qadar perdu'ain ilmu. Yang pertama, qadar fardu'ain pada ilmu tauhid. Kita nak belajar ilmu fardu'ain ni, yang pertama ilmu tauhid. Yang kata fardu'ain ni daripada mana sampai mana yang kita nak belajar? Adakah habis kitab ni nak ambil kitab lain, adakah habis kitab tak sampai mana border dia, takat mana? Daripada sini ke sini itu sampai mana yang kata fardu'ain tu takat mana? Itu dia nak bagi tahu. Baik, tengok kita. Iaitu mengenal qadar dengannya, dengan ilmu tauhid itu dapat mengetahui zat Allah Ta'ala. Dapat mengetahui di sini, dapat faham zat Allah Ta'ala itu bukan diri. Itu maksudnya kita tak boleh tahu zat Tuhan. Zat Tuhan, kita duk kata ni mengaji sampai hang kenal zat Tuhan. Zat Tuhan bukan diri. Zat ni bernama. Bukan zat besi, zat vitamin apa kita duk makan ubat, zat apa. Bukan zat tu. Kan? Zat ni maksud di sini, zat ni macam tubuh kita. Zat kita, tubuh kita. Zat batu, ketul batu tu. Zat lembu, tubuh lembu tu. Tu dia panggil zat. Bukan zat besi, zat apa tu, bukan zat tu. Dalam hal tauhid bukan zat tu. Nanti takut faham zat tu pula. Kan? Kita mengaji ilmu tauhid kena mengetahui zat Tuhan tu. Nak mengetahui macam mana zat Tuhan kita ni, laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan benda. Tak serupa, itulah yang kita nak kena mengaji. Zat Tuhan tak serupa dengan benda baru, betul tak? Tak serupa dia bersegi mana. Tuhan kita ni tak serupa dengan makhluk, kan? Betul tak? Kita mengaji tak serupa daripada segi mana. Nak kena tahu. Tu nak kena tahu tu. Tu dia kata kena mengetahui zat Allah Ta'ala. Simpan situ tak nak habaq. Pasal apa? Nanti kita nak mengaji wujud qidam. Oh, tak habaq zat Tuhan kita. Kan? Tengok kita lagi. Dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Sifat tu benda apa? Zat tu benda apa? Ji, pergi mana malam ni? Pergi mengaji sifat 20. Betul tak? Sifat tu benda apa? Nak kena tahu lah. Zat tu benda apa? Sifat tu benda apa? Jangan jawab. Saya tak suruh tuan-tuan jawab pun. Cuma jawab dalam hati masing-masing. Nak kena tahu. Lagi orang tanya pergi mengaji mana? Ajah malam ni mengaji tauhid. Oh, saya mengaji sifat 20. Sama je ilmu. Kalau orang tanya kita, sifat tu benda apa? Ni kita nak kenal Tuhan ni. Zat tu benda apa? Sifat tu benda apa? Baik, tengok kita. Nanti sampai wujud qidah baru kita hurai. Sifat tu benda apa? Zat tu benda apa? Baik. Sifatnya yang salbiah. Dia tulis apa situ? Salbiah. Sifat yang bukan nama orang lah. Bukan nama orang ini. Nama sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat 20
dalam 20 sifat tu terbahagi pada 4 pula. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Pasal apa nama salbiyah? Pasal apa sifat yang ni nama ma'ani? Pasal apa yang ni nama maknawiyah? Nak kena tahu juga. Itu mengaji secara tafsir. Tidak Haji, kita mengaji pelan-pelan. Nah, sifat salbiyah, sifat penapian. Dia tulis dalam kitab. Cuba tengok. Sifat salbiyah, sifat penapian. Baik. Kena hurai juga lah. Nafsiyah. Sifat 20 terbahagi pada 4. Nah, yang pertama nafsiyah. Ada satu saja, iaitu wujud. Dia panggil sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Pernah tak tuan-tuan dengar nafsi, hang, aku. Betul tak? Itu nafsi. Mana diri kita, diri masing-masing. Tu dia panggil nafsi. Namakan wujud ni, ulama letak satu je sifat nafsiyah, wujud. Pasal apa dia nama nafsiyah? Kerana wujud dia ikut pada diri benda. Wujud artinya ada apa? Ada Tuhan. Dia ikut pada diri benda. Ada tu ada tak? Ni nak tu kata al-mu'akkad, nah. Botol air ni ada tak? Ada kan? Mana ada? Cuba tunjuk. Ada tu mana? Tu panggil al-mu'akkad. Botol air ni ada tak? Ada ni nampak. Ada tu mana? Tu lah ustaz tu. Ni air ni plastik. Ada mana? Betul tak? Kalau kita tunjuk ustaz ada botol air. Ada tu mana? Tu lah. Tunjuk kena ada botol plastik ni, kena dengan plastik ni. Ada air, ada penutup, ada color hijau. Ada tu mana? Kan kita mengaji wujud artinya ada. Ada tu mana? Ada benda, ada di situ, tapi kita tak nampak. Diri tuan tu, spek mata ada tak? Ada. Mana ada? Tunjuk kena kepada spek mata. Diri ada tu. Yang ni dia panggil ikut pada diri benda. Benda tu ada kat situ, ada pun ada kat situ, tapi kita tak boleh tengok sifat ada tu. Ni cawan ni ada tak? Cawan ni ada, kan? Tunjuk kena kepada cawan, sifat ada tu mana? Kan kita mengaji sifat yang pertama wujud, artinya ada. Ada tu mana? Ada tu diikut pada diri benda. Diri benda tu ada pun ada di situ, tapi kita tak boleh lihat benda tu. Dia panggil amrul a'tibari. Boleh faham saja benda tu. Payah ilmu ni. Ngaji slow-slow. Tak apa. Ngaji slow-slow. Kan? Apabila kita mengaji slow-slow, orang kata kepada kita, pasal apa Tuhan tak nampak? Ni, mai daripada wujud. Tak apa, orang slow-slow satu dulu. Baik, yang kedua tu nafsiyah. Ingatlah sifat nafsiyah ada satu saja, wujud. Kalau benda tu ada di situ, ada benda tu, wujud pun adalah di situ. Tapi kita tak boleh tengok. Al-Quran ni ada, maka sifat ada pada Al-Quran ni ada. Tapi tak nampak. Yang nampak Al-Quran. Baik, ngaji sudah-sudah. Yang kedua salbiyah. Ni dalam kitab ni daripada salbiyah penapian. Baik, sifat salbiyah ada 5. Tuan-tuan pernah mengaji dia kan? Sifat salbiyah ada berapa? 5. Cuba kira. Ambil lepas wujud tadi satu dah. Lepas pada wujud qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat. Ni sampai sini qidam sampai wahdaniyat dia panggil sifat salbiyah. Pasal apa nama sifat salbiyah? Tu dia tulis kat situ penapian. Betul tak? Sifat yang napi saja.
Diri sifat sama macam sifat wujud tadi, amrul a'tibariyun. Boleh bahasa kita faham saja. Qidam artinya apa? Sedia. Betul tak? Nampak tak sifat sedia tak? Tak nampak. Tapi boleh kita faham tak sifat tu? Dia panggil amrul a'tibari. Baqa artinya kekal. Kekal nampak tak? Tak nampak. Kita cakap faham pada akal kita saja ya. Sifat tu tak ada. Dia panggil amrul a'tibariyun, yang bangsa boleh kita faham pada akal saja. Qidam artinya sedia. Dalam kitab ni tulis penapian. Apa maksud napi tu? Qidam artinya sedia. Allah Ta'ala ni dia tidak ada mula. Allah Subhanahu Wa Ta'ala artinya sedia. Lawan bagi sedia tu ada mula. Tak ada mula. Tak tu dia panggil salbiah. Napi. Qidam artinya sedia. Tak mula. Tak mula tu salbiah. Baqa artinya kekal, kan? Tak binasa. Tak binasa tu salbiah. Lepas baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benda yang baru. Tak serupa dengan tak tu dia panggil salbiah. Napi. Kan? Sedia. Tak mula tu napi. Tu dia panggil salbiah. Ada tak sifat ni? Ada, tapi amrul a'tibari, yang jenis kita faham saja. Tu dia panggil salbiah. Nak kena hurai. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dia? Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Maknanya bersalahan tu macam mana? Tak serupa dengan baharu. Tak serupa pada segi mana? Nak kena mengaji juga yang tu. Ada tiga jenis tak serupa. Tiga kemudian. Ya. Yang dan sifat yang subutiyah. Tengok dalam kitab. Kitab yang subutiyah, yakni yang penyabitan. Dia tulis macam mana? Ni kitab kita mengaji malam ni, kitab ilmu tasawuf. Dia tak hurai sifat 20, tapi oleh kerana itu kita nak kena bagi tahu juga. Sifat penyabitan ni, yang ni dia panggil sifat ma'ani. Penyabitan maknanya sifat ma'ani dia tidak sama dengan sifat nafsiyah, dia tidak sama dengan sifat salbiah, tak sama pada segi mana? Kerana sifat nafsiyah, sifat salbiah dia yang amrul a'tibariyun, yang boleh kita faham dengan akal saja. Tapi sifat ma'ani, sifat yang wujudi, yang ada sungguh nampak pada zat Allah Ta'ala. Qudrat, iradat, tu dia panggil sifat amani. Tadi kita sifat salbiah tadi ada 5. Sampai mana? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Sampai itu. Tu dia panggil sifat salbiah. Ada berapa? 5. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Cuba tuan-tuan kira. Lepas pada wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada berapa? 7. Yang ni sifat ma'ani. Pasal apa nama ma'ani? Sifat yang bangsa ada sungguh benda tu. Qudrat. Nampak tak qudrat kuasa Tuhan? Nampak tak dengan mata kita ni benda-benda yang kuasa ni? Burung boleh terbang, manusia boleh bercakap, manusia boleh dengar. Kuasa daripada siapa? Nampak tak sifat tu? Nampak. Tu dia panggil ma'ani. Tu dia panggil sifat yang penyabitan, yang ada sungguh pada Allah Ta'ala, yang boleh nampak dengan panca indera yang 5. Yang tadi salbiah tadi, sifat tadi kita tak boleh nampak, cuma kita boleh faham saja. Yang tu beza dia. Nah, nanti kita mengaji qudrat, dia takluk pada apa? Kena mengaji banyak lagi lah. Baik. Yang tu yang kata qadar perdu'ain, kena mengaji ilmu tauhid. Nah, dengan sekira-kiranya dapat menghasilkan iman, yakni mengenal apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib bagi Allah Ta'ala? Tulis di situ. Yang wajib bagi Allah Ta'ala,
bersifat dengan sifat kamalan, sifat kesempurnaan. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni banyak. Cuma yang banyak tu kita Aisyah, macam mana? Tak dengar suara apa saya tu bagi semacamnya ni. Ha? Teruskan saja. Allah. Pukul 9 dah, ya Allah. Lagi-lagi kena tak jangcik sini tu. Nanya tunggu lama. Baik, sampai mana? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni banyak. Dalam kitab ni dia kata, yakni yang mengenal apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib bagi Tuhan? Wajib bagi Tuhan bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Itu maksud dia sifat kamalat. Nah, sifat kamalat, sifat kesempurnaan pada Tuhan. Banyak sifat ni, tak terhingga banyak, tak terbilang. Maka yang wajib pada kita kena tahu juga 20 saja. Tu yang pengen ngaji sifat 20 tu. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni banyak. Banyak mana? Oh, tak terkira, tak tertulis, tak terbilang. Mana kita nak boleh mengaji semua tu? Yang wajib 20 saja. Yang ni yang kena mengaji secara tafsir satu-satu, setiap sebiji kepala wajib secara fardhu ain. 20 saja. Yang lain tu secara jalan ijmal, jalan borong cukuplah. 20 ni kena wajib mengaji. Wujud artinya ada apa? Ada Tuhan. Tahu kat mana kata ada Tuhan? Buat mai bukti. Baru kemah iman kita, baru lepas fardhu ain. Tak mau kata Tuhan ada, orang kata esok Tuhan ada, lusa Tuhan tak ada pula, tulak Tuhan ada, jadi macam tu, tak mau. Kita mengaji wujud artinya ada Tuhan, ada, tahu kat mana kata ada Tuhan, buat mai bukti, buat mai dalil. Tu kita kena mengaji jenis tu, dalil aqli, dalil naqli. Yang ni kena buat mai. Nah, mengaji pelan-pelan. Begitu. Yang mustahil baginya, bagi Tuhan kena mengaji juga. 20 yang wajib bagi Allah, mustahil juga 20, jadi berapa dah? 40. Dan yang harus baginya bagi Allah 1. Jadi berapa? 20 yang wajib, mustahil 20, dan yang harus 1 semua 41. Kena mengaji secara tafsir. Gitu. Demikian juga mengenali seumpama itu pada segala rasulnya. Habis dah mengaji benda yang wajib bagi Allah, benda yang mustahil bagi Allah, benda yang harus bagi Allah, nak mengaji pula. Yang wajib kita kena mengaji, yang wajib bagi rasul, yang mustahil bagi rasul, yang harus bagi rasul. Yang wajib bagi rasul apa dia? Berapa? Ada berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, patanah. Yang wajib bagi rasul. Lawan bagi yang 4 tadi, mustahil 4 juga. Nah, siddiq, amanah, tabligh, patanah, lawan dia cerdik, bodoh. Nak jadi rasul, bodoh mana boleh. Ni yang kita duk mengaji ni, dia panggil aqaidul iman. Baru dia masuk rukun iman yang 6 tu. Kena mengaji yang tu. Baik. Tengok kita lagi. Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka, yakni mereka di situ rasul. Nah, apa yang rasul buat mai kepada kita wajib kena beriman. Manakala mengenal lebih daripada itu adalah fardu kifayah. Lain tu lebih pada tu fardu kifayah. Tuan, fardu kifayah. Fardu ain bagi lepas dulu. Tak habis fardu ain, maka semayang kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima solat kita. Mengaji ilmu akidah bagi habis. Bagi habis dulu, bagi mengenal apa dia? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, yang harus 1 bagi Allah 41. Kemudian yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4 tambah 4 8. Yang harus bagi Rasul 1. Jadi berapa? 9. 9 dengan 41
Inilah mengaji ilmu akidah. Habis itu kata mengaji sifat 20, yang tu sifat yang wajib bagi Tuhan, yang bagi Rasul kena mengaji juga. Barulah yang wajib bagi Tuhan la ilaha illallah, yang wajib bagi Rasul Muhammadar Rasulullah, baru komplit sudah tu. Nah, wallahu alam. Qadar ilmu fardhu syara' pula sampai boda mana? Sampai situ. Tanda situ. Yang kedua, qadar al-amu qadar fardhu ain pada ilmu syara'. Dia tak cakap ilmu fiqh. Nampak tak? Dia tulis apa? Ilmu syara'. Pasal apa syara'? Ilmu undang-undang Tuhan. Fiqh itu ilmu orang mengaji ilmu fiqh. Saya tak mengaji ilmu fiqh, saya mengaji ilmu undang-undang Tuhan. Terbeliau mata. Kata, ilmu fiqh itulah. Kan? Ilmu fiqh itu ilmu undang-undang Tuhan. Yang ni Tuhan kata haram, tak boleh buat, fiqh lah. Yang ni harus, makruh, wajib, sunat, semua ada di dalam Al-Quran. Undang-undang mai daripada siapa yang kata wajib? Undang-undang mai daripada siapa yang kata benda ni haram, benda ni makruh? Daripada Allah. Itu dia panggil ilmu syara', ilmu undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dalam kitab ni pun ada sebut wujud qidam baqah. Nah, mengaji sifat 20 penting sangat. Kan hari ni orang tak mengaji dah sifat 20. Dia anggap kolok mengaji sifat 20. Dia kata percaya kepada Allah, kata Allah tu Tuhan kita, buat ibadat, jangan buat maksiat, sudah. Jangan duk mengaji sifat 20. Lepas tu mula dah duk kata Tuhan duk atas langit, mula dah duk kata Tuhan tu ada tangan. Pasal apa? Pasal tak mengaji sifat 20. Kita duk mengaji sifat 20 ni duk kaji tentang Tuhan. Tu besar. Ilmu akidah ni pasal apa besar dengan ilmu-ilmu lain? Pasal ilmu akidah kita duk kaji tentang Tuhan. Ilmu fiqh duk kaji sah batal semayangnya. Tu yang kata besar ilmu usuluddin, ngaji tuan-tuan. Wallahu alam. Ada soalan-soalan apa? Kan? Nanti ingat minggu depan kita cerita tentang Isra dan Mi'raj. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa padamu ya Allah. Dosa mata kami banyak ya Allah, melihat benda yang haram ya Allah. Ya Allah, dosa mulut kami banyak ya Allah. Kami bercakap benda yang haram ya Allah, memakan benda yang haram banyak ya Allah. Ampunkanlah dosa mulut mata kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaki kami yang berjalan pada tempat yang haram, yang kami tidak sedar pun benda itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami banyak meninggalkan solat dulu ya Allah. Masa kami muda dulu ya Allah, kami banyak meninggalkan solat ya Allah. Kami banyak buka aurat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang telah lalu kerana kami jahil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tulang kami untuk bangun solat malam sunat taubat ya Allah. Kami teringin nak bertaubat padamu ya Allah, tetapi kami tidak ada kekuatan ya Allah. Berilah kekuatan itu pada kami ya Allah, sebagaimana Engkau beri kepada rasul-rasulmu terdahulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami ya Allah. Kami tidak sempat membuat kebaikan kepada mereka ya Allah, kerana kami lalai semasa ibu bapa kami masih hidup. Sekarang baru kami menyesal ya Allah, setelah ibu bapa kami tidak ada lagi ya Allah. Tetapi
Kami mohon padamu ya Allah, tidak terlambat lagi untuk kami minta ampun pada ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Tempatkanlah ruh-ruh mereka di kalangan orang yang soleh, orang yang beriman ya Allah. Temukan kami lagi di dalam syurga nanti bersama ibu bapa kami ya Allah, kerana mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah. Mereka membesarkan kami dengan sempurna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami masih hidup lagi ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Mereka jahil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk taman ini ya Allah. Gerakkan hati mereka untuk datang ke surau ini solat secara berjemaah ya Allah. Kami yakin sesungguhnya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas menggerakkan hati sesiapa saja ya Allah. Ya Allah, mereka jiran kami, mereka saudara kami, mereka penduduk taman bersama-sama dengan kami ya Allah. Kami tidak mampu berdakwah pintu ke pintu rumah mereka ya Allah, melainkan kami menadah tangan memohon pertolongan daripada Engkau ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah, gerakkanlah hati mereka untuk datang ke surau ini solat secara berjemaah ya Allah. Dan gerakkan hati mereka ya Allah untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu supaya mereka mengenalmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang miskin, yang hina ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.